Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Jadi pada pagi ni saya nak share sikit berkaitan dengan cerita lah, idea-idea bisnes. Yalah, maknanya di zaman sekarang ni, di zaman di zaman waktu-waktu zaman COVID pandemik ni, ramai orang yang kehilangan kerja. Ramai orang yang nak cari sumber pendapatan. Ramai orang yang rasa tak secure dengan dia punya company dia. Jadinya dia mula beralih kepada bisnes. Okey. Jadinya pertamanya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faizul bin Ibrahim. Okey, saya sekarang ada di pejabat sendiri. Okey, jadinya kita nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sembang pada tuan-tuan dan puan-puan tentang idea bisnes. Jadinya dulu-dulu mungkin lah sebelum zaman COVID ni, mungkin lah maknanya orang bisnes ni dianggap satu perkara yang low class. Mungkin low class. Tapi orang cara pun hikmah di sebalik COVID ni, maksudnya ramai orang dah buka mata untuk mencari pendapatan tambahan, untuk belajar tentang bisnes. Jadinya bila kita cerita tentang bisnes ni dia ada ciri-ciri dia kan. Jadinya mungkin satu bisnes tu perlu modal yang besar, dapat untung yang besar. ada bisnes yang perlu modal yang besar tapi untung dia kecil. Ada bisnes modalnya kecil, untungnya pun sikit-sikit. Dan ada bisnes yang modalnya kecil, untungnya lebih sikit, untungnya besar. Jadi apa contoh bisnes yang modalnya besar, untungnya besar? Itu bisnes berkaitan dengan import export lah. Berkaitan dengan import export. Itu memang perlukan modal yang besar. Okey. Dan keuntungannya akan besar lah. Apa bisnes yang modalnya perlu modal yang besar, tapi keuntungannya dapat sikit. Baru saya tahu, sebab sebelum ni saya pernah mengajar seorang pelajar yang ayah dia buka stesen minyak. Stesen minyak. Jadinya dia orang ni main ratus-ratus ribu. Beli minyak tu main ratus-ratus ribu. Tapi maknanya nak dapatkan untung, margin untung tu tipis. Jadi kita dapat tahu bahawa kebanyakan stesen-stesen minyak, kalau dia hanya fokus pada jual minyak saja, memang untung dia sangat-sangat tipis. Jadi dia kena fokus pada bisnes dia punya kedai dia lah, mat dia, kedai-kedai runcit dia. Itu. Jadi apa pula bisnes yang modalnya kecil, untungnya pun biasa-biasa, kecil juga. Ini mungkin lah. Maknanya kalau kita pandai buat sandwich, buat curry puff, buat kuih dan sebagainya, pagi tu atau malam tu kita buat, esok tu kita jual. Malam tu kita buat, esok tu kita jual. Jadinya dia perlukan modal yang kecil, mungkin dalam sehari mungkin dalam 100-150 ke. Tapi bila kita nak pastikan dapat keuntungan tu, kita kena jual habis. Jadi mungkinlah untungnya pun dapat kecil. Dan ada juga bisnes yang perlukan modal yang kecil tetapi untungnya daripada pelbagai sumber, iaitu business network marketing. Okay, jadi pada pagi ni saya nak bercerita tentang nak pilih, bagaimana cara nak pilih bisnes yang berkaitan dengan bisnes yang ada stokis, ada agent, ada dropship. Nak pilih bisnes network marketing. Okey. Jadinya macam mana cara kita nak pilih? Sebab zaman sekarang ni banyak founder syarikat, dia bukan jual direct dengan customer. Dia bisnes, dia dah tak bisnes to customer, dia akan business to business. Business to business ni maksudnya founder dia akan cari dulu stokis akan cari agent akan cari dropship. Macam itulah. Maknanya founder ni dia boleh bagi
bagi satu kuantiti yang amount yang besar pada stokis. Stokis kena distribute, okay, pada ejen dia, pada ejen baru akan cari dropship, cari customer dan sebagainya lah. Jadi memang sekarang ni trend dia begitu. Sebab apa trend dia begitu? Sebab orang nak bisnes yang modalnya kecil, tapi kalau boleh lah, untungnya tu dapat lebih sikit. Macam tu. Jadinya sebelum kita ni pada pandangan saya saja, sebelum kita nak describe mana yang elok, mana yang tak elok, maknanya kita kena tengok dia punya ciri-ciri dia. Biasanya kita ada 3 ciri. Biasanya kita ada 3 ciri. Jadi yang pertama sekali kita kena tengok syarikat. Ni nak pilih ni. Macam mana nak pilih? Pertama sekali kita tengok dari segi syarikat dia. Yang keduanya kita tengok dari segi produk dia. Dan yang ketiganya dari segi support marketing dia ataupun pelan pemasaran dia. Ataupun kaedah macam mana target sasaran pelanggan tu. Okay. Dan dari segi keuntungan, dari segi marketing lah, marketing dari segi macam mana cara nak join. Okay, jadinya yang pertama sekali nak cerita tentang pasal kita nak kena tengok bisnes ni khas untuk bisnes stokis agent, dropship ataupun bisnes network marketing. Kita kena tengok betul-betul yang pertama sekali adalah syarikat. Syarikat. Jadi syarikat tu mesti dikenali. Maknanya dia mesti dikenali. Bukan hari ni buka, esok kita dah nak masuk. Yang tu memang banyak uji kaji dia. Okay, jadinya syarikat dia mesti dikenali. Dia mesti kalau boleh telah lama. Kalau boleh dia bertapak mungkin dah 10 tahun. Maknanya dalam tempoh 10 tahun tu dia syarikat tu sendiri melalui turun naik perniagaan. Jadinya dia dah boleh maintain. Bila dia dah boleh maintain, dia dah matang, maka kita masuk, nanti tak adalah kita pun terumbang-ambing juga. Jadinya kalau nak pilih syarikat yang telah lama bertapak. Okay. Ini pandangan saya. Okay. Yang keduanya kita tengok dia ni memang stabil. Okay. Dan yang seterusnya, kalau boleh lah, yang ni kalau boleh, kalau boleh pilihlah syarikat yang syarikat tu adalah syarikat international. Okay. Sebab maknanya bila syarikat tersebut international, kita tahu penerimaan manusia ni dekat pelbagai jenis bangsa, agama, pelbagai jenis manusia telah menerima produk ataupun perkhidmatan tu. Okay. Dan yang seterusnya, kita kena kaji juga, kita kena tengok adakah orang-orang yang sebelum kita masuk tu dah berjaya. Adakah dia punya pendapatan dia tu betul-betul dah sampai tahap kekayaan lah. Maknanya betul-betul jadi businessman, kan? Dan pastikan juga syarikat ni maknanya dia kalis ekonomi lah. Maknanya turun naik ekonomi ni dia masih boleh hidup, dia masih boleh survive. Pertama sekali adalah syarikat. Okay. Yang keduanya berkaitan dengan produk. Produk. Jadinya cerita tentang produk ni, kalau boleh kita nak jual ataupun kita nak niagakan kita punya produk ataupun niagakan kita punya servis tu, mesti dapat berulang kali. Customer mesti ambil dia, mesti dapatkan dia berulang-ulang kali. Okay, berulang-ulang kali. Macam tu. Maknanya dia sentiasa dia sentiasa ada. Kalau kita suatu bisnes yang kita beli sekali, lepas tu orang tak beli dah, contohnya bisnes SIM card, kan? Jadinya memanglah kita beli SIM card sekali, tapi nanti kita akan top up berkali-kali. Cumanya adakah waktu top up tu kita dapat dia punya ni, dapat dia punya keuntungan dia. Kalau kita hanya jual SIM card tapi kita tak dapat dia punya repeat keuntungan tu, yang tu rugi lah. Okay, yang tu rugi. Okay, yang keduanya, nombor satu, produk ni dia mesti ada killer produk.
Dia ada killer produk, maknanya produk tu memang produk yang bermanfaat. Okey, produk tu memang pelanggan dapat manfaat daripada produk tersebut. Dan kalau boleh, selain daripada ada killer produk, selain daripada ada killer produk, dia mestilah ada produk-produk sampingan, produk-produk sampingan yang lain. Sebab manusia ni dia macam-macam ragam. Manusia dia macam-macam ragam. Ada orang dia nak apa? Dia nak ada orang dia nak cantik, ada orang dia nak kaya, ada orang dia nak ilmu. Jadinya produk tu kena pelbagai. Tapi dia mesti produk ni adalah produk yang bermanfaat. Produk mesti produk yang bermanfaat. Bukan produk ni nombor 2, produk first. Dan produk ni mesti boleh dijual beli, ada repeat order. Tak bolehlah beli sekali lepas tu 5 tahun baru nak ni, 5 tahun baru nak tukar balik. Yang tu susahlah kita nak dapat untung kan. Dan yang seterusnya, pastikan produk ni ataupun syarikat ni, dia dengan produk tu memang dia yang buat. Pastikan syarikat dia yang buat produk tu. Jadinya dia boleh monopoli produk. Bila dia boleh monopoli produk, tak adalah kejap sebulan naik, bulan depan naik lagi barang tu, bulan depan naik lagi barang tu, bulan depan lagi naik lagi barang. Setiap kali inflasi, barang tu harga dia naik. Maksudnya kita tahu bahawa syarikat tu tak buat produk. Yang buat produk mungkin kilang-kilang OEM. Jadi pastikanlah produk ni dibuat juga oleh kilang bagi syarikat tu. Jadinya tidak ada kenaikan harga bila ekonomi jatuh ke dan sebagainya. Dan yang seterusnya, kita nak fikir juga keuntungan, plan marketing ataupun macam mana cara nak jadi ahli. Jadinya perlu pastikan kita perlukan modal yang kecil. Perlukan modal yang kecil lah. Jangan masuk-masuk 20 ribu, 18 ribu, 30 ribu kan. Lepas tu dijanjikan keuntungan tiap-tiap bulan, tak payah cari orang. Yang tu sangat bahaya tuan-tuan. Jadinya modalnya mungkin adalah RM30, RM90. Terus kita boleh dapat produk dalam masa yang sama. Kita ni dibimbing oleh kita punya upline. Bimbingan ni bimbingan perniagaan, bukan bimbingan cari orang. Cari orang saja dah. Maknanya bimbingan macam mana nak guna produk, bimbingan macam mana nak memasarkan produk dengan cara yang betul. Macam itulah. Jadinya dia yang paling penting sekali, dia 3 benda. Pertama sekali syarikat. Syarikat yang bagus, yang dah bertapak lama. Yang keduanya, dari segi produk bermanfaat. Produk tu sentiasa ada repeat order. Sentiasa ada repeat order. Yang ketiganya dari segi keahlian, bila kita nak masuk, nak jadi ahli kan, nak dapat berapa persen, nak dapat 20%, nak dapat 30%, keahliannya murah. Dan tambahan lagi sikit, maknanya kita kena cari tim yang betul. Tim yang betul ni dia akan bimbing kita. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.